wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita akan sama-sama teruskan pembelajaran kita, pembelajaran pendidikan Islam. Jadi sebelum itu marilah kita membaca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan kepada kami hikmat-Mu dan berikan kepada kami rahmat-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi murid-murid tahun 4 sekalian, sila ambil buku teks pendidikan Islam dan buka muka surat 156 berkenaan dengan bidang sirah. Muka surat 156 bidang sirah. Kita tengok tajuk kita hari ini adalah berkenaan dengan sini. Tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tajuknya. Tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok yang pertama. Yang pertama adalah fitnah. Orang Quraisy menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai gila, ahli sihir dan pendusta. Mereka mendakwa Nabi Muhammad ialah pemecah belah masyarakat dan pemutus hubungan silaturahim. Kotak yang pertama adalah orang-orang kafir musyrikin mengatakan bahawa Nabi Muhammad ini mereka menyebarkan fitnah kepada Nabi. Mereka mengatakan Nabi ini sebagai seorang gila, sebagai ahli sihir, sebagai seorang yang pendusta, penipu. Yang kedua adalah pemulauan. Pemulauan, orang Quraisy menghalang aktiviti berjual beli dan semua bentuk komunikasi dengan kaum muslimin. Apa saja yang berkenaan dengan kaum muslimin, maka orang-orang kafir Quraisy tadi mereka membuat pemulauan. Mereka memulaukan orang-orang Islam. Mereka tak nak kalau ada orang Islam yang jual barang, mereka tak akan beli. Kemudian apa-apa saja barang yang orang Muslim, orang-orang Islam tu tak ada pada orang kafir musyrikin, kafir Quraisy, mereka tak nak jual dengan orang Islam. Akibatnya umat Islam terpaksa menahan lapar, mengalami kelaparan dan semakin tertekan, dan pemulauan ini berlanjutan selama hampir 3 tahun. Baik, kemudian seterusnya penyiksaan. Penyiksaan. Orang-orang kafir Quraisy ini mereka menyiksa kaum muslimin seperti dijemur di padang pasir dan diletakkan batu yang besar di atas dada mereka, seperti yang berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal ni anak-anak murid semua dibaringkan di tengah-tengah padang pasir yang panas terik, diikat kaki tangannya, kemudian dihempapkan batu yang besar ke dada Bilal bin Rabah. Baik, kemudian adalah yang paling dahsyat, yang paling kejam adalah pembunuhan. Orang kafir musyrikin ni mereka juga membunuh sahabat-sahabat Nabi, seperti Sayyidina Yasir dan Sayyidatuna Sumayyah. Kalau anak-anak murid pernah dengar kisah berkenaan dengan keluarga Yasir, mereka dibunuh dengan kejam. Sebabnya apa? Sebabnya mereka mengikut ajaran Islam. Baik, kemudian muka surat 157 adalah berkenaan dengan akhlak Nabi Muhammad dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy. Walaupun kaum Quraisy menentang dakwah Nabi, ini dia. Akhlak Nabi, walaupun mereka menentang dakwah Nabi, tetapi Nabi berdakwah. Nabi ada akhlak yang sangat istimewa dalam berdakwah. Yang pertama ialah yang pertama di sini tengok nombor 1.
bersabar. Nabi Muhammad sentiasa bersabar dengan ujian dan cabaran. Jadi dalam diri kita, kita kena ingatkan dalam diri kita bahawa saya akan bersabar dan tabah dalam setiap aspek kehidupan. Apa sahaja ujian yang Allah berikan kepada kita, apa sahaja cabaran, maka kita kena contohi Rasulullah, iaitu dengan mengatakan bahawa saya akan bersabar dan tabah. Okey. Ustaz harapkan semua murid macam tu. Kemudian yang kedua, kalau kita tengok kotak yang kedua, bergantung harap kepada Allah. Nabi Muhammad tidak pernah berputus asa. Jadi kita sebagai umat Nabi, kita pun jangan pernah putus asa. Kalau kita tak pandai, kalau kita tak berjaya, jangan kita berputus asa. Kita mesti berusaha dan juga kena sentiasa berdoa kepada Allah. Yang ketiga, prihatin. Kotak yang ketiga, nombor 3 adalah prihatin. Apa dia itu prihatin? Nabi Muhammad mengutamakan kaum keluarga dalam berdakwah. Jadi dalam keluarga kita, jika ada di antara adik-beradik kita ataupun saudara mara kita yang buat kesalahan ataupun yang buat benda-benda yang tak baik, maka kita sebagai saudara sesama Islam, maka kita perlu menasihatkan mereka. Itu namanya prihatin. Kemudian yang keempat adalah berjiwa besar. Yang keempat, kotak yang keempat bawah ni adalah berjiwa besar. Nabi Muhammad sentiasa berhikmah dan tidak pernah berdendam. Jadi kalau ada orang yang buat kesalahan dengan kita, jadi kita perlulah memaafkan kesalahan orang tersebut, dan kita berjanji bahawa kita tidak akan membalas semula apa yang keburukan yang dia buat pada kita. Kalau dia dengki kita, kita jangan dengki dia balik. Kalau dia ejek kita, kita jangan ejek dia balik. Itu ialah akhlak Rasulullah. Rasulullah ni berjiwa besar. Meskipun kaum musyrikin ni tadi mengejek Nabi, mengatakan Nabi gila, mengatakan Nabi ahli sihir, tetapi Nabi tidak pernah balas semula. Malah Nabi memaafkan kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Baik. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai tugasan, sebagai tugasan yang perlu murid buat adalah, Ustaz nak semua murid tengok sini. Sini ada. Buat satu peta minda. Ini contoh Ustaz buat. Ustaz buat contoh yang cantik. Ustaz yakin murid tahun 4 ni lebih kreatif, lebih cantik, lebih kemas. Dia boleh buat peta minda. Jadi murid buat dekat situ. Tajuknya adalah tentangan dan akhlak Nabi Muhammad semasa berdakwah. Yang pertama, fitnah. Tadi dalam buku ada tulis fitnah tu apa dia. Tuliskan bawah ni. Kemudian yang kedua, pemulawan. Apa dia tadi pemulawan tadi yang Ustaz bacakan tadi. Yang ketiga ada tadi apa tadi. Yang keempat pun ada tadi dalam buku teks. Kemudian tuliskan akhlak Rasulullah semasa Rasulullah berdakwah. Semua ni Ustaz dah terangkan tadi. Jadi murid buat dengan kemas dan cantik. Dah siap, ambil gambar dan hantar pada Ustaz. Jadi sekian, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.